Okey, so soalan nombor 6 dia kata tadi syarikat insurans ABC menawarkan dua pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka. Okey, so sekarang ni dia ada 1,000 nilai muka. Kemudian untuk yang lelaki tidak merokok, sihat dan tidak merokok. Okay, soalan yang pertama adalah berkenaan dengan apa tu, Rizki. Okay, so Rizki. Rizki berumur 36 tahun. Okay, dan 35 tidak nego. 35 tahun dan tidak merokok. Okay, dia ingin mengambil pelan baharu tahunan yang bernilai, okay, tengok pelan baharu tahunan yang bernilai 150,000. So, hitung premium bulanan yang perlu dibayar olehnya. Okey, kalau yang macam ni, kita nak rujuk kepada apa nama ni? Kita nak rujuk kepada yang mana satu? Muka surat berapa? Okey, kamu boleh buka muka surat 81. 81. Mana dia? Buka muka surat 81. Okey, tengok kat situ kan dia dah bagi tahu bagaimanakah mengira premium bagi insurans hayat. Okey, so formula dia, dia ada bagi situ, formula dia adalah premium adalah sama dengan nilai muka polisi. Nilai muka polisi. Okey, nilai muka polisi bahagi RMX. okey, bagi RMX. Okey, yang ini adalah untuk nilai muka 1,000 yang pertama. Okey, darab dengan kadar nilai premium. Okey, kadar nilai premium untuk RMX. Lepas tu, macam apa dia punya nilai muka polisi tu? Okey, nilai muka polisi inilah yang 150,000 ni. Inilah nilai muka polisi. Okey. So, lepas tu kita kena tengok satu lagi. Kat sini dia ada bagi tahu pelan boleh baharu tahunan bernilai. Boleh baharu tahunan. Ni. Kalau yang ni tempoh 5 tahun. Kalau yang ni boleh baharu tahunan. Boleh baharu tahunan. So kita kena tengok maksudnya perkaitan setiap dia. tahun dah boleh renew lah. Ya betul. So sekarang ni kat sini kita akan dapat RM 150,000. Okey, jelas tak suara saya? Jelas. Okey, sebab saya bunyi macam ada Nabila tu. Oh ya ke? Apa saja? Okey, sekejap saya ni balik. Saya dah lah luka dituduh-tuduh pula tu. Betul lah kau punya stiker yang bising ni tadi. Aku tombok tak lagi. Okey lah, tak apa. Kalau tidak tak ada masalah. Okey, so 150,000. Lepas tu kita tengok balik dia kata sini kan. Dalam ayat ni dia kata kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka. So maksudnya kena bahagi dengan 1,000. Maksudnya RMX dia tu adalah 1,000. RM 100,000. Okey. macam mana dapat 1,000? Ni kat sini kan. Okey. Ni RM 1,000 nilai muka. Okey. Alah. Itu yang kita kena kira tu. Nabilah kenapa? Jangan merajuk. Darab dengan RM. Okey, ni kan. Kita tahu kadar premium, okey, kadar premium untuk RMX. Ni kadar premium yang inilah kadar premium dia. RM 403 ni. RM 403. Okey, so sama dengan ambil kalkulator, kira 15,000 bahagi dengan 1,000, maknanya kita dapat 150. Okey, so 150 darab dengan RM 403. Jadi kita akan dapat RM604.5 sen. 50 sen. So kita akan dapat RM RM604.5 tu kita tambah je lah belakang. Okey. So kita cuba semak, betul tak jawapan dia? Okey, so kita tengok muka surat berapa ni jawapan dia. Okey, muka surat 6. Okey, muka surat 6, nombor 6. Okey, sekarang ni dia nak yang bulanan. Tengok nak
A RM50.38 kan. Okey. So pergi kepada Sam tadi, dia nak premium bulanan. Yang kita dapat ini adalah untuk tahunan. So 1 tahun ada berapa bulan? 12. So maknanya kena bahagi dengan 12. So bahagi dengan 12. So bahagi dengan 12. So kita dapatlah RM RM50.40. Okay. So RM RM50.30. Okey, 375 kita dapat. Kita kena bundarkan. Jadi RM50.38. Sebab untuk nilai ringgit ia hanya ada 2 titik perpuluhan. So yang 5 belakang kena bundar jadi 38 sen. Betul lah jawapan dia tadi kan. Jawapan dia kata tadi RM50.38. Betul lah. Itu je. Bukan susah pun. Senang je. Okey. Sama juga sebab yang tak faham nak cari dia punya kadar premium apa semua tu yang macam susah. Tak ada. Ni sebab benda baru. Kita tak pernah belajar lagi kan. Jadi dia agak mengelirukan sikit. Jadi kalau macam contoh yang macam ni, kamu boleh tengok sebab dia melibatkan premium hayat. So bila premium hayat, kamu boleh rujuk pada muka surat 81. Cara nak kira dia. Dia ada bagi contoh kat situ kan. Okay. Kemudian tengok macam soalan B. B1. Dia kata Vincent ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun. Nampak? Dia bagi tahu pelan bertempoh 5 tahun dengan nilai muka 100,000. Okey, so kalau tempoh 5 tahun yang ini dah yang kita rujuk. Okey. Kemudian tengok dia berumur 45 tahun. So 45 tahun yang ini. Betul tak? Okey. Seorang lelaki yang sihat. Okey, dia sihat dan tidak merosot. So boleh nampak tak macam mana kita kira? Okey, so kita rujuklah yang ini. So maksudnya, nilai premium tahunan bersamaan dengan nilai muka polisi adalah berapa ni? 100,000. So 100,000 bahagi dengan, automatik kita akan bahagi dengan 1,000. Sebab ini adalah 1,000 nilai muka. Bahagi dengan 1,000. Darab dengan nilai premium, premium nilai kadar premium per X adalah RM7.96. RM7.96. So kita akan dapat 100,000 bahagi dengan 1,000 dapat 100. Okey. Dapat 100. 100 darab dengan RM7.96 dapatlah RM796. RM796. Ini adalah premium tahunan. Soalan nak apa? Premium tahunan. So inilah kita punya jawapan. Dah selesai. Itu je. Oh tu je? Ya, itu sahaja. Okey. Kemudian cuba kamu tengok yang kedua. Yang berikutnya ni tengok. Dia kata jika Vincent membeli pelan boleh baharu. Nampak? Dia kata nak yang pelan boleh baharu. Okey, so maksudnya yang kedua. Okey, dengan nilai muka 100,000 juga sama. Okey, berapakah beza? Sekarang ni tengok beza. Okey, so dia nak tengok beza, maknanya 100,000 bahagi dengan 100. Okey, premium tahunan. Okey, darab dengan, sebab ini yang boleh baharu kan. Jadi darab dengan RM5.52. RM5.52. Kira 100,000 bahagi dengan 1,000 dapat 100. 100 darab dengan RM5.52 dapat RM RM500. 552. Okey, RM552. Okey. So soalan nak beza. So kalau beza maknanya kita kena ambil ni RM796 tolak dengan RM RM5.52. So kiralah dapat berapa? Okey, tolak 552. So dapat 244. So dapat RM 244. Itu je. Nampak?
Senang je sebenarnya. Apa kata susah? Senang je. Ya, senang je sebenarnya. Okey? Boleh? Boleh. Begitu juga macam soalan yang nombor berapa tadi saya suruh buat? Nombor 7 kan? 6 dengan 7 kan? Okey, nombor 7 sekarang ni dia nak apa? Dia nak pasal insurans untuk motor. Insurans motor. So insurans motor kamu nak rujuk mana? Kamu buka muka surat 82. Okey, muka surat 82. Dalam muka surat 83 yang dalam jadual warna pink tu, itu adalah nilai yang kita akan guna pakai. Okey. Itu adalah jadual tarikh motor 2015. Yang ini selaras. Okey. Maksudnya mana ni memang tak boleh tukar. Ya, memang kita kena pakai yang ni. So tengok tengok apa masalah yang nombor 7 ni pula. Dia kata motosikal milik Saleh dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible. Nampak? Ada peruntukan deductible. Maknanya deductible ini apabila dia mendapat sesuatu kerugian, okey, bila dia berlaku apa-apa sahaja nilai rugi, okey, nilai rugi mesti tolak dengan nilai deductible, barulah dia akan dapat nilai pampasan. Okey, untuk dapatkan nilai pampasan, nilai rugi tolak nilai-nilai deductible. Okey, itu formula asas yang memang kita kena faham. Okey, kemudian tengok dia kata, sepanjang tempoh insurans tersebut, Saleh telah mengalami 3 peristiwa kemalangan dengan kerugian. Okey, kita ni kejap cikgu kosongkan ruang ni dulu supaya senang cikgu nak menulis. Okey. Okey. Padam dulu semua ni. Okey, sekejap. Kita padam dulu. Tadi tak nak tanya. Malu-malu semua. Tadi ramai sangat cikgu. So tu macam malu lah. Nak belajar pun malu. Lah, dia kalau ramai macam Alah, sama macam dalam kelas je sebenarnya. Sebenarnya orang lain pun sama juga. Dia orang sama juga, malu juga. Dan kelas pun kita senyap cikgu. Okey. So, tengok sekali deductible. Okey, deductible 150. Okey, deductible ni adalah nilai yang sangat penting tau untuk kita keluarkan dan kita tanda. So, tulis dulu sini. Deductible sama dengan RM150. Okey, nilai deductible ni akan jadi penanda aras. Kalau nilai rugi, kalau nilai rugi lebih rendah daripada deductible, maknanya dia tak boleh buat apa-apa tuntutan. Kalau nilai rugi lebih tinggi daripada deductible, barulah dia boleh buat tuntutan. So kita tengok, dengar, kena faham. Ada dua. Tadi cikgu cakap ada dua. Kalau lebih rendah tak boleh tuntut. Ni senang faham. Okey, tuntut. Kalau lebih tinggi maknanya boleh tuntut. Okey, boleh tuntut. Okey, so tengok. Dia berlaku 3 kemalangan dengan nilai rugi. Yang pertama RM90. Yang kedua dengan nilai RM280. RM240. Dan yang ketiga RM300. Okey, soalan dia, nyatakan sama ada Saleh boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika boleh, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntut bagi setiap kerugian yang dialami. Okey. Kita tahu formula untuk dapat pampasan sama dengan nilai rugi tolak dengan deductible. So ini kan. So kes yang pertama. Dia rugi RM90. Okey, rugi RM90. 90 ni lebih besar ke lebih kecil daripada 150? Kecil. Okey, so kalau lebih kecil maknanya apa? Boleh tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut. Dah selesai. Okey.
Yang kedua. Okey, yang kedua kita tengok dia punya nilai rugi adalah sama dengan RM240. Lebih besar ke lebih kecil daripada ni? Besar. Lebih besar. So bila lebih besar maknanya kita boleh tolak 150. Bila boleh tuntut kan? 240 tolak dengan 150 maka kita dapat RM berapa? 90. So RM90 ini adalah nilai yang boleh dituntut. Okey, nilai boleh tuntut. Dituntut. Okey, dah selesai. Nombor 3 pula, dia nak apa? Dia kata 300 nilai rugi. So nilai rugi adalah, okey silap. Okey, nilai rugi adalah sama dengan RM300. So lebih besar daripada nilai deductible. Bila lebih besar, tolak dengan nilai deductible. 150 boleh tuntut. Jadi 300 tolak 150 dapat 200. 150. 50. Nilai boleh tuntut. Dah, selesai. Itu je sebenarnya. Mana ada susah pun. Kan? Okey, so kata kunci dia. Cikgu ajar pun senang. Kau tak ada susah kau. Kena ni, kena fahamkan betul-betul. Okey, so nilai deductible adalah 150. Dia punya kata kunci dia kat sini. Kalau lebih besar, kalau lebih besar boleh tuntut. Kalau lebih kecil tak boleh tuntut. Itu je. Okey, so kalau nak tahu nilai pempasan, ini sahaja formula dia. Okey, pempasan sama dengan nilai rugi tolak dengan nilai deductible. So dapatlah dia punya nilai tadi. Dah, selesai. Kan? Itu je. Itu je sebenarnya. Dia punya soalan pandai, jawapan dia gitu je. Apa benda? Yelah, itu yang penting. Apabila kita baca soalan, kita kena keluarkan segala maklumat yang penting. Tengok, macam cikgu baca ni kan. Apabila cikgu baca soalan kat sini, kamu nampak kan apa yang cikgu highlight, apa yang cikgu keluarkan, tulis kat tepi. Macam itulah cara kita nak buat. Okay, bila kita baca, kita nampak ini adalah satu benda yang penting. So kita highlightkan dia, keluarkan ke tepi. Baca lagi, ada maklumat yang penting lagi, keluarkan, letak kat tepi. Supaya nanti apabila kita nak selesaikan soalan, senang. Sebab maklumat tu yang kita akan pakai. Dalam kes insurans ini, dia tak akan lari daripada dua benda. Yang pertama, jumlah nilai, berapa yang kita dapat. Dan berapa yang kita kena bayar. Berapa syarikat insurans bayar kita, berapa yang kita kena bayar pada syarikat insurans. Gitu je. Yang kalau ni, nilai pampasan ni maksudnya berapa yang syarikat insurans bayar pada kita. Itu. Yang deductible ni adalah nilai yang kita kena tanggung sendiri. Kalau berlaku apa-apa kemalangan, kita kena tanggung sendiri. Itulah yang dinamakan sebagai nilai deductible. Syarikat insurans tak akan tanggung. Boleh. So ada apa-apa soalan lain? Tak ada kot. Nabila, kau ada soalan lah? Faham. Faham dah. Baik. So terima itu kasih, sahaja. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu.